Baik, kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama berkumpul pada hari ini dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Kita masih lagi berada dalam nikmat iman dan Islam, ya? Dan nikmat yang Allah pilih kita untuk memanfaatkan majlis ilmu sebagai kaedah ataupun aktiviti yang mengisi masa lapang kita, yang masa lapang ni selalu dilalaikan oleh manusia. Cuma bila kita sebut masa lapang, jangan tunggu lapang baru datang kelas. Kita melapangkan masa untuk kelas, kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita sambung perbincangan kita tasawuf dengan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'ana bi'ilmih. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau. Dan ilmu beliau merupakan satu cabang ilmu yang sangat kita katakan sangat dalam, dalam bab penyucian hati, penyucian diri. Baik, kita tengok mukadimah, kita tengok berkenaan dengan Al-Hikam yang ke-15, dalam buku kita yang ke-15. Tajuk dia, jangan menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan kita baca dia punya hikmah dia. Ma taraka minal jahli syai'an. Sekejap, ya. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma adhharahu Allahu fi. Maksud dia, sangatlah jahil orang yang menginginkan terjadinya sesuatu di luar waktu yang dikehendaki oleh Allah. Faham tak? Ni senang sikit, pendek kan? Cuma faham cara kita lah, kan? Nanti baru kita hurai, tak apa. Asalkan dah faham basic dia. Baik, kita ambil perkataan sikit kat situ. Ada perkataan al-jahlu. Ma taraka minal jahli. Jahil. Jahil, kan? Baik, yang kita nak faham, apakah yang dimaksudkan dengan jahil? Okey, yang kita dah tahu, jahil tu apa? Betul lah tu, B-O-D-O-H. Tak ada ilmu. Tak ada knowledge, terjemah ke English. Kalau ke English dia jadi no knowledge. And mafi knowledge, mafi ilmu, tak ada ilmu, kita tak tahu, tak reti gitu kan. Jadi jahil ni dia ada dua jenis jahil. Yang tadi kita sebut tu satu jenis. Jadi maknanya bila kita tak tahu, dia lawan kata kepada ilmu lah. Jahil lawan dia ilmu. Maknanya orang yang jahil lawan dia orang yang alim. Sebab itu orang jahil ni sangat bahaya, sebab musuh dia orang alim. Dia lawan kata, kan? Bila orang jahil musuh dan alim, apa jadi? Orang alim ni siapa di sisi Allah? Yang pertama, kalau di sisi Allah, Allah kata orang yang paling tinggi takwa dia. Sebab istilah takut kan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah di kalangan para ulama. Takut dengan istilah takwa. Dan orang yang paling bertakwa di kalangan manusia ni adalah orang alim. Jadi bila kita jahil, kita akan musuh dengan orang alim. Sedangkan orang alim, orang yang paling dekat dengan Allah. Dengan erti kata lain, kita akan jadi musuh Allah. Sebab kita musuh dengan orang yang paling dekat dengan Allah. Dan kita kata, tak ada, kita tak musuh Allah pun. Tak, cuba tengok gini. Katakanlah Agung kan, Agung dia ada anak, kan?
Okay, anak dia tu kita tak suka. Lepas tu orang kata kamu ni cari pasal ni bermusuh dengan Agong ni, bila musuh dengan anak dia kan, tak suka anak dia, makna musuh dengan Agong. Kita pun jawab, dah kita tak gaduh dengan Agong, kita tak suka anak dia je. Boleh gitu? Tak boleh kan? Dia memang sekali sebab dia memang anak dia gitu kan. Jadi yang Allah ni, ada hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Siapa yang bermusuh dengan hamba Allah yang memang dekat dengan Allah, Allah iktiraf dia sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah, maka dia sedang bermusuh dengan Allah. Sebab tu ada pesanan kan, contohnya wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Siapa yang menentang wali-wali Allah, siapa yang menentang, istilahnya orang yang dekat dengan Allah, maka siap sedialah dia sedang bermusuh dengan aku, Allah kata. Maknanya Allah akan datangkan porak-poranda dan kacau bilau dalam hidup dia. Jadi menjadi jahil ini bahaya. Maknanya kita membiarkan diri kita jahil tu bahaya. Lain cerita kalau dah belajar tapi jahil-jahil juga kan. Tak pandai-pandai istilahnya kan. Dah belajar tapi tak pandai-pandai juga. Tu tak apa. Kan? Yang penting kita dah usaha. Tapi kalau memang duduk santai, merasa macam tak perlu ilmu kan, rasa macam dah okey je hidup macam ni, itu bahaya. Kan? Itu jahil yang pertama, memang tak kerti apa-apa. Baik, jahil yang kedua, maksud dia adalah kita bertindak daripada maklumat yang salah. Jadi bertindak daripada maklumat yang salah, maksudnya kalau jahil yang pertama tadi tak ada maklumat, memang tak kerti kan, tak tahu. Yang kedua ni ada maklumat tapi salah, itu dikira jahil juga kan. Jadi sebab tu untuk memastikan kita ni keluar daripada kejahilan, untuk datang dengan cara datang majlis ilmu, kena pilih majlis ilmu, bukan main datang je belaka dah. Kena pilih. Kita kata tak reti nak pilih dah, manusia kena reti pilih. Kalau tak reti, dia bukan nama manusia. Kita kata, habis macam mana memang tak reti? Dah, kan ada guideline tu cara pilih. Kan? Dah ada dah. Allah dah bagi, Rasul dah bagi. Kat Malaysia ni lagi senang lah. Ada masjid surau kan. Dan kalau sampai ada masjid yang dilabelkan masjid ajaran sesat, insyaAllah lah kita tak pergi. Tak banyak kat Malaysia kan. Maknanya senang lah masjid At-Tayyibin ni, tayyib insyaAllah kan. Kan? Jadi mudah kita pilih. Kan? Kemudian kita ada JAKIM, ada JAWI, ada JAIS yang membantu kita orang awam ni untuk memilih jalan, kita kata nak mendapatkan ilmu tu, jalan yang lebih mudah lah. Kalau tidak memang kena cari sendiri. Cari sendiri jenuh. Jenuh, kadang-kadang tersilap kan? Tapi dalam masa yang sama kita doa juga kan. Dalam usaha kita cari majlis ilmu yang betul, kita usaha doa juga, mohon pada Allah supaya Allah bawa kita ke tempat yang betul. Baik, jadi maknanya kita nak bagi contoh gini ya, nak faham sekarang. Jahil ni ada dua. Jahil yang pertama tu kita biasanya sedar sebab kita tak tahu kan. Contoh orang tanya, awak tahu tak hari ni hari ni kelas habis pukul berapa? Katalah kita memang tak ada maklumat, memang tak tahu. Kita boleh jawab tak tahu. Tapi yang kedua ni yang bahaya, sebab kita tahu tapi rupanya salah maklumat. Kan? Bila kata habis kelas pukul berapa, kita dapat maklumat kata pukul 9 habis. Rupanya salah maklumat, bukan maklumat yang salah, kita yang salah faham. Pukul 9 habis satu kelas. Ada kelas lepas tu lagi. Hak tu kita tak faham. Faham sekarang. Hak tu bahaya sebab bila kita berasa kita tahu, kita takkan cari tahu lagi. Sebab berasa dah tahu. Dan tindakan berdasarkan maklumat yang salah ni pun bahaya. Cuma kaedah dia gini, bila kita tahu jahil ada dua jenis, ada satu lagi, itu kan dari sudut kalau kita yang jahil. Baik, sekarang sudut menghadapi orang jahil pula. Ada kaedah menghadapi orang jahil ni kena macam mana? Nabi tunjuk cara kan. Kita selalu faham sekerat ni, baik maknanya sabar. Sabar dengan erti kata tak bertindak apa-apa. Diam kan, mendiamkan perbuatan orang. Kalau orang tu bertindak sebab jahil, yang tu memang Nabi sabar, Nabi diam je, Nabi tak buat apa-apa. Bukan semua orang Nabi tak buat apa-apa, ada yang Nabi balas. Kalau tidak, perang buat apa? Kan, perang tu kan maknanya membalas kan. Balas dengan kadar yang ekstrim tu kan, macam dekat Gaza sekarang. And kenapa sampai kena balas? Sebab ada situasi yang kena balas sampai macam tu bila mana orang tu melakukan satu perbuatan bukan sebab jahil, sebab dia sangat tahu. Kalau dia kata minta maaf lah, tersilap jatuh bom, tersilap jatuh sampai lebih pada 90% dah hancur Gaza, tu kita tak boleh terima lah. Memang ni bukan silap ni kan?
Dia kan banyak alasan silap tu kan. Dia suka buat alasan silap. Tak profesional sungguh. Kan? Bom hospital. Lepas tu kata tersilap. Silap. Ingat ke ada humus kat dalam tu? Tersilap. Silap ni bukan kerja apa lagi ketenteraan yang kata keempat paling hebat kat dunia tiba-tiba silap kan. Kan pelik tu. Silap benda besar pula tu kan, hancur satu bangunan kan. Baik. Jadi maknanya dia bukan atas dasar kejahilan. Itu orang beriman ni dia kena bijak lah, kenal pasti. Baik, kalau jahil maka Nabi diamkan. Baik, jahil yang ada dua jenis ni. Jadi ini kaedah untuk kita. Kita nak bertindak ke orang, nak balas ke tidak perbuatan dia, tengok dulu dia buat atas dasar jahil ke sengaja. Kalau sengaja boleh balas. Misalnya sengaja ni contoh paling senang kan, orang saman. Kan kita tengok kita tak salah, kita boleh saman dia balik. Boleh. Bukan makna tak apa, sabar juga. Kalau gitu habis kita kena bully. Ya. Dah. Yang jahil ni contoh kan. Contoh ada orang datang kat kita terus dia tampar kita. Nak tampar balik ke tidak? Kenapa? Kena tanya dulu kenapa. Kan? Sebab kalau sebab yang ni banyak orang tak faham, orang ingatkan takkanlah nak kena check lagi dia jahil ke tidak menampar kita, takkanlah dia tak reti atau dia tengah tampar kita. Bukan yang itu isu dia. Takut dia jenis jahil kedua tu. Jahil pertama memang tak, sebab dia memang sedar dia tampar kita. Yang kedua tu apa? Dia dapat maklumat salah. Maklumat dia apa? Ada orang bagi tahu kat dia, hok semalam kau kena tampar dalam gelap tu, kita penampar dia. Maklumat dia salah menyebabkan dia terus tergesa-gesa datang ke kita, dia balas balik. Padahal kita tak buat pun semalam. Jadi bila berdasarkan maklumat yang salah, pada ketika itulah kita kena maafkan. Susah tu. Tapi orang Islam tu macam tu, orang beriman. Dia lagi baik daripada orang biasa. Orang biasa asalkan orang buat tu kita nampak sengaja terus balas. Islam ni lagi baik. Kita check dulu. Kalau maklumat dia salah tak boleh balas. Sebab dia jahil. Itu sebablah ada wanita Yahudi baling najis ke Nabi, Nabi diam juga. Kalau ikutkan, jelas nyata dia tahu itu najis, dia tahu itu Nabi, dia baling ke Nabi. Apa jahilnya? Jahilnya sebab perempuan tu dengar berita palsu. Kan? Dia dapat maklumat salah. Viral di media sosial, bahawasanya itu adalah orang gila, dia kata, perempuan tu kata. Kan Nabi salah satu tuduhan yang dikenakan atas Nabi ialah Nabi gila kan? Orang gila bawa ajaran sesat. Ada tuduhan macam tu. Jadi perempuan tu terima berita yang tu, dia terus buat tindakan. Dan Nabi diamkan sebab Nabi tahu perempuan ni jahil. Jahil jenis kedua tadi. Dapat maklumat salah. Kita selalu yang ni. Kan? Pasal cara kita ambil maklumat tu. Hari ni orang ambil maklumat daripada media sosial. Berdasarkan berita yang tersebar, itulah maklumat dia. Maklumat tu yang selalu salah tu. Senang sangat hari ni nak sebar maklumat palsu kan. Buat dia bagi ramai-ramai view, lepas tu tersebarlah sampai kat kita. Kan? Jadi itu maknanya kaedah kita nak dalam konteks kita sendiri kalau nak bertindak, pastikan kita dapat maklumat dan pastikan maklumat itu betul. Ni baru jadi orang beriman. Kalau kita tak reti, nak pastikan, duduk diam-diam, jangan buat apa-apa. Jangan bertindak dengan tindakan yang datang daripada maklumat yang tak betul. Dan sebab dia sangat berbahaya, dia boleh menganiaya orang lain. Baik, sebab tu situasi Nabi sabar dan tak membalas ni situasi dia tadi, wanita yang paling najis kat Nabi. Ada lagi situasi orang Badui, orang Arab Badui yang pernah sentak selendang kat leher Nabi sampai merah leher Nabi. Pun Nabi diamkan. Kalau ikutkan, apa sentak leher Nabi? Sahabat nak marah dah, Sayyidina Umar dia kata pancung kan. Dan memang nak marah ni, takkan dia tak reti kot tu Nabi. Dia buat kasar macam tu kat Nabi kan, sampai leher Nabi merah gitu kan. Ibaratnya kita hari ni lah, kalau ada orang buat macam tu kat menteri, apa hukumannya? Kan sampai merah tengkuk ni kan? Tapi Nabi kata nanti dulu diamkan dulu. Sebab dia buat itu dalam keadaan jahil, dengan makna kata dia tak ada ilmu tentang adab-adab bersama dengan Nabi. Orang Arab Badui ni antara golongan yang adab dia kurang sikit. Sebab dia tak ada kelas adab. Kelas tasawuf lagi tak ada. Ilmu tasawuf ni termasuk ni ilmu yang tak wujud zaman Nabi. Itu yang sampai hari ni masih ada orang menolak kan. Kenapa zaman Nabi tak ada ilmu tasawuf? Sebab tak perlu. Semua sahabat sufi dah. Sahabat-sahabat ni, ilmu tasawuf ni apa sebenarnya? Hari tu kita dah pengenalan dah, patut kenal dah.
Kalau orang tanya kita reti jawab dah. Nak jawab apa kalau orang tanya tasawuf ni apa? Begini kalau orang tanya, nombor satu dalam kepala kita, kena tengok perkataan dulu. Tasawuf tu makna apa perkataan dia? Sebelum cerita yang panjang nanti orang tak faham. Cerita perkataan dulu. Perkataan tasawuf tu sebenarnya makna apa? Sufi, daripada perkataan sufi. Penyucian. Jadi ni ilmu untuk sucikan hati kita. Tu je contoh dia. Akhlak tadi betul lah. Akhlak kita nak ihsan, dalam hadis ihsan, tentang ihsan tu kan. Itu semua tasawuf. Tapi contoh mudahnya dia ilmu untuk bersihkan hati kita, untuk sucikan hati kita. Dan kenapa kena suci hati? Orang yang hati suci dia boleh masuk syurga. Hati kotor tak boleh. Hati suci ni termasuklah nanti bawa kepada ikhlas. Kan? Ikhlas tu hati kena bersih. Dan bersih tak ada apa-apa kehendak dengan selain Allah. Kan? Kenapa nak kena belajar ni? Kenapa zaman Nabi tak ada? Sebab zaman Nabi nak pergi bersihkan hati, pergi jumpa Nabi je. Nanti Nabi terus bagi tahu. Jadilah itu hadis. Hadis-hadis tu lah nanti kita kumpulkan jadi ilmu tasawuf. Jadi sebab zaman kita dah beza kan, dan kita pula hati kotor sangat kan, nak cuci punyalah payah. Hari ni cuci, besok kotor balik kan. Dan kita sebulan dua kali sebulan je lah cuci hati. Jadi sebab itu keadaan kita. Sahabat Nabi dia beza. Tiap-tiap hari dia memang cuci dah hati dia. Dia mencuci hati sentiasa. Jadi tak perlu disusunkan ilmu tasawuf. Tak perlu dibagi kaedah-kaedah menyucikan hati. Sebab kaedah dia dah dapat direct daripada Nabi SAW. Jadi ada banyak ilmu yang tak ada zaman Nabi. Tapi bukan tak wujud ilmu tu. Cuma istilah nama ilmu tu tak ada. Kan? Kita panggil disiplin ilmu. Disiplin ilmu tu tak ada zaman Nabi sebab cukup memadai dengan adanya Nabi pada ketika tu. Dia orang dah dapat semua. Kan? Jadi itu macam kita hari ni lah. Termasuk kan ilmu kita kata tip kan, perubatan. Zaman Nabi ada kalau yang tu. Sebab apa? Sebab orang sakit ni memang ada dari zaman dulu. And sebenarnya sakit ni dia ada ubat dia adalah sebenarnya apa yang kita makan dan apa yang kita buat tiap-tiap hari. Itulah ubat kita. Sebab tu kita boleh tengok kalau kita faham ni kan, bila usia-usia dah macam ni kita akan tengok akhirnya kesihatan kita akan merujuk kepada tabiat hidup kita daripada muda. Kan? Bila dah berumur kita faham. Maksudnya memang tabiat hidup tu lah kesihatan kita. Tak guna kita makan tambahan, kita kan contoh pemakanan. Okey, biasa-biasa kita makan apa? Pizza, burger, pizza, burger, pizza, burger. Itu makanan harian kita. Lepas tu pergi cari suplemen. Nanti tua sakit juga. Sebab dia balik kepada tabiat kan. Jadi nak sihat memang favourite food kita kena hak sihat. Apa favourite food? Buah. Favourite food apa? Sayur. Tapi kalau favourite food dah makanan kegemaran kita dah burger, memang susah nak sihat. Kena tukar makanan kegemaran dulu. Minuman kegemaran kalau boleh jus peraga. Kan? Apa lagi? Apa dia kata? Air kosong. Hari ni kalau ada orang kita tanya minuman kegemaran apa? Air kosong. Orang tak puas hati jawapan tu. Memang biasa ada. Memang ada situ-situ memang anak ni memang dari kecil dia ajar minum air kosong. Sampai dia remaja tu, cikgu tanya, minuman kegemaran. Dia jawab air kosong. Air kosong semua orang minum. Dia tak minum apa. Tak puas hati macam minum air tu bukan air. Padahal air kosong tu lah satu-satunya air. Air, jus, air berperisa semua tu bukan air sebenarnya. Itu makanan semua. Air bunga telang selagi tak ada gula dia air. Tapi bila masuk bunga telang dia sebenarnya makanan juga. Sebab dia ada zat lain. Kalau air ni dia mineral je. Kan? Dia cuci darah. Bila dah masuk yang lain, air bunga telang ke air bunga rozelle, dia bagus untuk kesihatan. Tapi dia dah jadi makanan sebab dia ada zat lain selain daripada zat air. Air ni fungsi dia adalah untuk cuci balik semua. Bila dia dah ada benda lain, dia tak cuci. Dia bagi zat lain. Jadi tiba-tiba bila sebut air kosong, tu bukan air lain. Sebab kita bayang air tu mesti ada kala. Dia tak tahulah tumai dari mana kan. Yang maknanya pemikiran kita dah ditanam macam tu. Ya. Boleh tanya? Ya, boleh. Okey. Jahil yang kedua tu bertindak ke atas maklumat yang salah. Okey, maaf bertanya. Adakah
ia melibatkan macam kita miscommunication, satu lagi communication breakdown. So dua istilah tu adakah dia sama atau dia yang menyebabkan tindakan jahil yang kedua? Miscommunication ataupun communication breakdown. Ini istilah psikologi kan. Baik. Miscommunication maknanya miss lah kan, komunikasi kita tak sama, kita faham lain, dia faham lain. Adakah dikira sebagai dapat maklumat yang salah? Dia saya ingat kalau kita nak letak dia sebagai maklumat yang salah, sebahagiannya ya. Maknanya bergantung situasi juga. Sebab satu sudut saya kata sebahagian sebab gini, kita ni dalam komunikasi dua hala itu kita boleh pastikan, hampir pasti memang orang akan dapat kefahaman yang berbeza daripada apa yang kita nak. Sebab tu kita jangan pernah expect kita cakap apa-apa orang akan faham sama macam yang kita nak. Dan kita nak semua orang akan faham macam yang kita nak. Kita akan kecewa. Kan? Macam hari ni kan, hari ni bila ramai, kalau seorang sama seorang, okey, bolehlah kita nak cuba jelaskan supaya dia faham macam yang kita nak. Tapi kalau dia tak boleh faham juga macam yang kita nak, kita tak boleh nak harap dah. Jadi tak boleh nak paksa. Sebab kefahaman memang akan nantinya, kefahaman masing-masing ni dia akan merujuk kepada ilmu sedia ada yang ada dalam diri kita. Ilmu sedia ada tu yang akan membantu kefahaman yang berbeza. Sebab tu kita kalau hari ni belajar, kefahaman kita mungkin berbeza lepas 10 tahun walaupun kita belajar benda yang sama. Sebab masa tu ilmu dalam diri kita yang sedia ada tu dah beza. Kan? Menyebabkan kefahaman tu akan berbeza. Kan? Jadi ibaratnya macam hari ni gelas kita besar ni kan. Jadi bila orang tuang air, kita punya kefahaman setara gelas ni je lah. Bentuk macam ni. Kalau kita kata kefahaman tu adalah bentuk, okey. Bentuk dia macam ni lah, bulat ni. Sebab ilmu kita yang sedia ada tu bulat, acuan dia bulat. Jadi kita faham ilmu yang kita dapat sekarang dengan cara bulat. Masa 10 tahun lagi mungkin kita punya gelas dah berubah bentuk. Jadi bentuk hexagon. Special sikit lah kan. Hexagon, ada gelas hexagon. Jarang-jarang kan. 4 segi mungkin ada kan, banyak sikit. Okay. Semidi apa, ikutlah apa bentuk hemisfera ke tiba-tiba kan, bentuk apa-apa. Sebab gelas kita masa tu dah berubah, maka bila dituang air, maka berubahlah bentuk air itu kepada kita. Sebab kita punya acuan dah tak sama. Jadi dengan sebab itu, maka bila kita bercakap, apalagi makin banyak audiens, makin banyak perbezaan. Dan di situ akan ada yang fahamnya baik dan ada yang tak baik. Yang baik tu pun bukan mesti betul juga, sebagaimana yang kita yang bercakap ni nak. Kadang yang bercakap ni nak benda lain, nak orang faham benda lain, tapi orang faham lain, tapi masih baik juga. Tu okey. Kan? Tapi kalau orang tu dah faham lain, lepas tu salah pula, lepas tu dah salah, menghujung pula dah kan, mencaci maki pula dah. Situ kita kata memang ada miscommunication kat situ, dan di situ maknanya tindakan tu atas dasar salah. Jadi sebab tu Islam ajar kaedah mudah, sebenarnya husnuzan. Itu sebenarnya teknik paling mudah. Sebab kalau kita nak suruh semua orang kena faham juga, itu bukan senang. Apalagi yang jenis, katalah ceramah ada 1000 orang. Boleh tak kita sebagai pendengar audiens, mampu tak nak bagi tanya yang kat atas pentas? Tak mampu, kecuali kita kenal dia, boleh jumpa belakang tabir kan. Kalau tidak, dari belakang dewan, tiba-tiba nak tanya ke orang depan. Maksud saya apa? Lepas tu 100 orang lah dah tanya macam tu. Tak sudahlah kuliah kan. Jadi maknanya kaedahnya adalah kita faham, selagi kefahaman tu baik, tak apa. Dan dimaafkan kalau kita telah pun berusaha. Jadi miscommunication ni bila kita faham lain, tapi selagi mana dia baik dan membawa kepada tindakan yang baik, setelah kita berusaha untuk faham dengan sebaik-baiknya, itu Allah maafkan, Allah ampunkan. Tapi kalau tak usaha, ada orang memang dalam kepala kita ni memang apa orang cakap, kita nak faham style kita juga. Kan? Kita tak cuba berada di kasut orang tu. Istilahnya. Yang tu tak dimaafkan. Situ akan disebut yang kita katakan sebagai bertindak atas dasar kejahilan. Kita tak usaha untuk faham. Kan? Ada orang memang fikirannya negatif je gitu kan. Semua orang cakap semua negatif. Kan katalah orang bercerita dengan kita. Kan bercerita, hari ni penat sikit berjalan pasal tak sarapan pagi. Jadi penat sikit berjalan pergi masjid kan. Kita cerita ni balik masjid, nanti cerita kat kawan kan. Kawan tu nak tangkap cara dia. Dia kata apa? Yang tu pun merungut,
Hai? Kita bukan merungut, kita tengah cerita. Dia cara dia tangkap merungut, dia kata. Kita tengah merungut. Ada kadang bila saya cerita, tiba-tiba orang tu kata, kenapa ni merungut semua? Kita tak berniat nak merungut, tapi nilaian orang tu. Dia menilai cara dia lah. Kan? Kalau macam tu, bila kita expect nak juga orang faham macam yang kita nak, kita bukan tengah merungut, kita tengah bercerita. Kita akan kecewa. Kita akan sakit hati, nanti frust kan. Lepas tu, dalam mulai sekarang aku takkan cerita kat siapa-siapa. Dah, tertekan pula kita. Jadi, kalau orang tu faham kita kata, okey, maknanya ambil pengajaran. Lepas ni tu saya cerita kat dia dah. Dia jenis tangkap negatif. Ya, semua benda negatif. Ya? Kita cerita, misal katalah semalam kita cerita barang dia kan. Barang dia ataupun barang kita semalam anak dia pakai lepas tu rosak. Kadang-kadang maksud kita tu nak cerita je kan sebab cara dia pakai gini-gini. Bukan nak minta ganti pun. Orang tu terus je. Oh nak minta ganti cakap je lah. Lah kita nak cerita je. Tapi mungkin kita boleh ambil pengajaran juga. Tak payah cerita lah sebab orang tangkap macam tu. Orang faham macam tu. Sebab apa? Sebab tabiat manusia ni suka sangat tafsir buat ayat orang. Padahal Islam ajar dah teknik tangkap ayat orang. Jangan tafsir. Al-hukmu bizawahir. Hukum dengan apa yang zahir je. Tak payah duk tafsir-tafsir. Itu kan hasil tafsir. Orang tu cerita. Kita cerita kat dia. Pasal anak dia guna barang kita sampai rosak. Zahirnya cerita. Jangan tafsir kita nak tuntut barang tu kan tafsiran. Kalau kita rosak, kita dah tahu kalau kita cerita orang dia akan jadi macam dia akan jadi negatif. Itu pengajaran yang kita ambil tadi. Sekali cerita nampaknya negatif. Okey, lepas ni dia cerita. Kita kira pengajaran lah daripada kaedah dia. Ya? Kelebihan orang rajin tafsir ni boleh kita tak payah minta bercerita je. Patut dia pandai-pandai sendiri tafsir ganti. Ada sesuatu yang dalam fikiran dia. Dia rasa secara tidak langsung orang boleh tafsirkan itu yang dia nak. Sebab itulah umumnya orang akan tafsir. Itu yang dia nak. Tapi Islam ajar kita ni orang special takkan tafsir. Orang special, kita kata orang special sebab orang yang macam ni jarang jumpa. Memang jarang. Tapi ini yang Islam ajar. Hukum dengan zahir. Tapi kita lebih banyak tafsir daripada zahir. Orang datang, katalah kita jemput dia kenduri, dia tak datang. Kan? Minggu depan dia jumpa kita, dia cakap minta maaf lah minggu lepas saya tak sihat. Kita tafsir kan? Kita suka tafsir. Dia dah cakap dia tak sihat, cukup lah. Sepatutnya itu kaedah Islam ajar. Kita dia memang dari dulu tak pernah datang pun kenduri kita. Kan? Ni buat alasan sakit pula. Tak boleh gitu. Walaupun memang betul dari dulu dia tak pernah datang kenduri kita. Tapi tetap saja kena terima apa yang zahir dia cakap. Kalau dia nak tipu, tu urusan dia dengan Allah. Ya. Sangka baik. Sangka baik ni kan fikiran dan hati kita. Kalau kita buat yang ni, insya-Allah kita tenang sebenarnya. Terlalu banyak mentafsir bukan hanya menyakiti kita tapi juga menyakiti orang tu. Saya biasa jumpa orang yang memang semua benda dia tafsir dan kita cakap apa pun dengan dia tak guna. Semua dia akan lebih percaya dengan tafsiran dia berbanding dengan yang kita cakap. Memang penat cakap dengan orang ni, baik tak payah cakap apa-apa. Tak payah cakap pun dia tafsir. Dari segi makanan. Kita cerita tahu orang lah dalam kultur. Jadi kita pun dia makan masakan kita kan. Ada je komplain. Ada je komplain. Lepas tu kan kalau saya tak bubur ni. Kalau saya bubur ni. Kalau macam tu kan. Kalau makan dia tak sedap, diam je lah. Tak boleh je. Kalau kita boleh. Kalau kita nak suruh kita, kalau makan tak sedap, diam boleh. Tapi kalau nak suruh orang lain, susah. Jadi dia akan membawa orang terasa. Niat dia baik, ikhlas nak bagi. Baik, perbuatan tu memang dalam Islam dia ajar guideline. Kalau bab makan, ada adab dia, memang tak boleh komplain depan makanan. Tapi adab ni untuk difikirkan oleh si tukang makan.
Kalau kita nak expect semua orang yang makan akan buat benda tu, kita penat. Tengok yang datang kuliah berapa orang. Maknanya yang tahu berapa orang ni je lah. Majoriti tak tahu. Jadi bila kita nak satu dunia semua tahu, maknanya seolah-olah kita mengharap satu dunia akan datang kuliah. Dan itu mustahil. Memang kita kata mustahil lah, zaman berzaman tak pernah berlaku lagi macam tu. Dan satu dunia semua tiba-tiba rajin datang kuliah. Kalau tiba-tiba kita bangun tidur, jumpa di dunia kita yang kita bangun tidur tu semua orang datang kuliah, maknanya kita tak bangun lagi. Kita tengah mimpi duduk dalam dunia malaikat. Sebab manusia memang macam tu. Kan? Jadi sekarang ni, kalau kita tukang makan, kita tak payah komplain, kita diam. Kalau kita rasa nak bantu memperbaiki cara orang tu masak, kita cakap dengan orang tu bukan depan makanan. Sebab makanan ada perasaan. Kan? Makanan memang tak boleh komplain. Sebab tu Nabi pernah makan 5 masam. Nabi tak cakap sepatah apa pun. Ya. Macam yang Ustazah betul tadi, memang saya agree lah. Saya tak boleh expect people suka atau nak apa yang kita nak. Jadi personality kita kan berbeza. So kalau kita nak dan orang itu nak seperti apa yang kita nak, kita akan jadi unfinished business di situ. Whereby bila balik nanti tak boleh nak buat kerja, berfikir apa dia kata, apa dia kata. Jadi kan kita tu kita tak grow. Maksudnya dia ni kata, saya memang saya dulu lagi sebab saya dah banyak educate, bukan saya nak sombong diri tak. Banyak educate people yang datang, kadang-kadang saya tak cakap apa pun. Datang, Kak Zah macam mana? Okay, saya mendengar je. Dia akan cakap thank you Kak Zah kerana mendengar. Sebenarnya saya tak buat apa pun. Kalau nak cas, saya boleh cas semasa ini saya diam. Doa Ustazah. Jadi di situ saya nampak jawab gemar ni, jangan kita jadikan unfinished business dalam hidup kita. Kita balik, kita happy-happy, kita buat apa yang kita nak buat. Tak payah fikir apa orang kata. Itulah yang Islam bagi kat kita. Dia bagi guideline untuk kita berhenti daripada buat unfinished business. Unfinished business ni balik sampai termimpi-mimpi tu apa orang tu kata. Mentafsir tu satu kerja tu. Bukan senang. Baik kita pergi baca tafsir Quran daripada mentafsir ayat orang. Kan? Ayat orang ni dalam tafsiran kita tak dapat dipastikan pun betul ke tidak. Kan? Lepas tu kita duk fikir-fikir kan yang bukan-bukan, yang tak ada faedah pun. Akan sangat penat. Jadi Islam ajar tu macam kata husnudzon, itu unfinished business kita settle. Jadi kita bersangka baik je, apa orang cakap dah itu je kita terima. Tu membaca hanya yang zahir saja. Al-hukmu bidhawahir. Menghukum dengan apa yang zahir saja. Dah orang tu cakap dia sakit, itu cukuplah, tak payah kita tafsir saja tak mau datang ke saja cari pasal saja. Tak payah tafsir gitu. Kecuali kita rasa memang kita ada keperluan. Keperluan misalnya kita ni penyiasat ke kan. Kita nak siasat kes. Siasat kes ni memang perlu tafsir-tafsir kan. Ada skill kan. Kita nak tengok ada tapak kaki. Ini menunjukkan orang ni lalu. Itu kan mentafsir. Itu perlu kalau jadi penyiasat. Kalau rasa rajin sangat tafsir orang, kerja penyiasat. Dapat pahala. Dia tak ada kita dengar, kita tak ada feedback kan. Jadi kita tak ada perasaan kan. Macam mana? Jadi maksudnya yang tukang cerita ke yang mendengar? Yang mencerita pula. Dia rasa tak puas hati lah. Kita bagilah feedback apa yang dia dah cakapkan kita kan. Jadi kita dengar je lah kan. Kita tak ada, maksud tak ada. Dia tentu suara dia tak ada perasaan. Betul ke dia nak feedback sebenarnya? Sebab ada kajian menunjukkan wanita ni dia lebih suka cerita je. Kalau ada orang bagi feedback lagi dia marah. Apa lagi penyelesaian masalah? Dia tak mau pun sebenarnya. Dia nak cerita je. Lepas dia cerita nanti dia jumpa penyelesaian dia sendiri. Cara dia sendiri. Kalau orang bagi dia tak mau pun. Dia cerita untuk perasaan. Sebab tu ada banyak miscommunication suami isteri tu, antaranya yang tu. Jadi si isteri ni contoh-contoh, orang lelaki punya pemikiran ni cara berfikir yang berbeza lelaki dengan perempuan. Orang lelaki punya kaedah berfikir adalah ke arah penyelesaian. Jadi bila isteri cerita ni, pinggan mangkuk ni payahlah nak susun kan. Pasal kita punya rak ni kecil sangat kan, pinggan kita banyak sangat. Cerita je nak cerita. Suami kata, kita beli rak baru. Tiba-tiba kita sambung lagi. Baru apa? Hak tu baru dah. Hak tu baru je beli. Apa pula nak beli rak baru? Sebab kita sebenarnya bukan nak selesaikan pun.
Nak cerita je. Sebenarnya lepas tu kita boleh je susun. Kan? Cuma nak cerita. Jadi dia tak puas hati tu perangai tu. Kadang-kadang perangai perempuan ni orang lelaki kata susah nak faham. Dia tak puas hati tu sebab Dia dah selesai tapi tak selesai. dia kadang-kadang konon kata nak selesaikan tapi bukan juga. Bila orang selesaikan tak mau juga. Ya? Feedback tu kadang-kadang kita bukan nak orang tu feedback, bagi feedback yang betul-betul input tak. Kita cuma nak dia respon yang akan membuatkan kita makin semangat nak cerita. Gitu je. Jadi macam kadang-kadang sebagai pendengar dia cuma cakap, oh ya ke? Okey. Dia kena ya gitu je kadang. Baru kita puas hati. Kalau tiba-tiba dia bagi nasihat, kita tak mahu. Kita bukan nak yang ni. Jadi kita nak orang tu dengar je. Itu kebanyakan perempuan macam tu. Kecuali memang ada juga situasi yang memang ke arah menyelesaikan. Ada seorang priest, dia pendakwa Kristian. Dia bercakap kepada audience non-Muslim dan Muslim. Dia kata kalau nak bagus dalam kehidupan ni, ikutlah cari Islam. Iaitu kalau dia solat lima waktu. Dan bila dia solat, sampai dia sujud, kita setakat hari Ahad. Tapi Saya pernah dengar tu. Orang kulit hitam kan? Jadi saya pun terfikir apa sebenarnya yang dia nak sampaikan. Adakah dia ni pendakwa? Sebab dia kata dia non-Muslim. Adakah betul dia memuji agama Islam tu bagus? Ataupun dia mendapat ilham insting mengatakan Islam tu mungkin sebagai satu inspirasi untuk dia nak beragama Islam. Perasan tak soalan ni tengah meminta tafsir? Tak apa, kita belajar. Kita sedang cuba mentafsirkan. Perasan? Berhenti yang tu. Tak payah tafsir. Kita tengah cuba tafsir. Dia ni tujuannya apa? Padahal dia tak sebut pun tujuan dia. Stop lah. Tak payah fikir. Tengok je. Ambil isi je. Jadi isi dia apa? Dia kata kalau nak hidup, ikut cara hidup Islam. Kan? Cara hidup Islam memang ibadahnya maksimum. Daripada tegak berdiri kepala paling tinggi sampai ke sujud kepala paling bawah. Kan? Maknanya kita full maksimum dalam ibadah. Dan dia bandingkan dengan agama dia sendiri. Terpulang dia lah dengan apa maksud dia tu tafsiran kita. Dan belum tentu betul dan tak dapat pastikan pun betul ke tidak. Lepas kita tafsir, boleh tak kita jumpa dia? Betul tak maksud awak gini? Kalau dia jawab pun belum tentu juga dia akan jawab yang sebenar. Sebab kadang-kadang memang ada kepentingan-kepentingan yang menyebabkan kita tak boleh cerita hal sebenar. Kita tak tahu. Jadi kaedahnya yang pertama berhenti daripada tafsir. Yang kedua husnudzon tadi, sangka baik. Okey, tak apalah sangka baik, dia nak bawa kebaikan tentang kita. Kecuali kita misalnya kita memang perlu juga tafsir tu sebab kita nak kenal pasti bahaya ke tidak untuk bagi orang dengar ni video dia ni. Gitu kan. Sebab kadang-kadang ada bahaya dalam konteks misalnya nanti dia akan bertambah follower misalnya masa tu dia masuk dakwah dia bisa contoh kan. Contoh kalau ada dakwah. Nah, kalau ada keperluan yang tu baru kita cari. Cari itu pun kaedah dia bukan dengan tafsir kita sendiri jugalah. Kena cari berdasarkan cara ilmiah. Ni maknanya kalau dari Islam ada kaedah keilmuan Islam ni, cara ilmiah ni apa-apa pun kita nak tahu tentang seseorang, cari daripada orang lain. Orang tu siapa? Orang yang kenal, yang tahu. Tu kaedah dia. Hatta kepada nak pilih orang alim, guru yang kita nak belajar pun pilih daripada orang alim yang lain. Orang alim ni tunjuk ke siapa? Okey, kamu boleh belajar orang ni. Yang tu yang kita pilih. Bukan kita pilih sendiri. Pasal kita pilih sendiri ni kita bukan jauhari. Kita tak kenal manikam. Kan? Hanya jauhari yang kenal manikam. Jadi cari jauhari tu untuk kita pilih manikam yang sepatutnya. Okey, sama. Alhamdulillah bagus soalan tu. Jadi kita nampak kan, kita tak perasan kita buat hari-hari sebenarnya. Tiap-tiap hari kita buat. Kan? Mentafsirkan keadaan orang. Ibu-ibu, kadang-kadang saya fikir juga kenapa banyak ibu-ibu banyak buat yang tu. Kenapa kita wanita lah, kita katakan wanita, kenapa kita sampai macam tu kan? Bila kita tengok balik sebenarnya memang ada keperluan. Dan ibu-ibu ni kadang ada kebiasaan sejak ada anak lahir, ibu-ibu memang perlu sangat mentafsir. Selama anak tu belum boleh bercakap, mak lah yang mentafsir tiap-tiap hari anak tu menangis sebab apa. Kan tafsir tu kan? Budak tu nangis je, kita dah kena fikir dah, kita kena tafsir ni.
Oh dia ni sebab lapar, oh yang ni sebab pampers penuh, oh yang ni sebab sakit. Ni kita kena tafsir. Tabiat tu lah yang dibawa sampai ke dunia luar. Bila sampai ke dunia luar tu bahaya. Kan? Jadi benda tu bukan sifat yang tak elok sama sekali, tak boleh pakai langsung, memang ada keperluan. Kita dah selalu sebut kan, apa sahaja yang Allah bagi, sifat yang ada dalam diri kita semua baik. Cuma kita yang kena conduct dia. Kita kena letakkan pada tempat yang sesuai. Jadi tempat yang sesuai adalah bila kita memang perlu mentafsir. Sebab baby tu tak boleh bercakap, memang kita kena tafsirkan. Ayah tak reti tafsir. Asalkan budak tu nangis je dia buat main. Kan dia ajak main, nangis je ajak main, nangis ajak main. Budak tu memang diam juga kadang. Walaupun dia tengah lapar, bila dia ajak main memang dia diam. Tapi tak selesai masalah kan. Jadi sebab dia tak reti nak tafsir, tabiat tu dibawa ke dunia rumah tangga, masalah juga. Bini merajuk dia tak faham lah. Tak faham lah apa bini aku nak. Lepas tu dah tak faham, biar ke dia lah, esok lusa elok lah tu. Tak boleh juga. Tak layan memang. Sebab dia tak mentafsir. Kita kuat sangat mentafsir, orang tu masam muka sikit, kita dah kata merajuk. Padahal dia tengah sakit gigi. Jadi semua ada kebaikan dan kelebihan dan kekurangan kan. Cuma sekarang ni yang Islam bagi guideline, panduan. Kalau suka mentafsir, kat mana yang kita boleh tafsir? Apa yang kita tak perlu tafsir? Ada benda yang kita boleh berhenti mentafsir. Macam kata orang muka masam. Orang tu siapa? Kita katalah dia jiran kita. Kalau kita boleh tanya dia, kenapa kita nak tafsir? Tanya je lah. Kan? Ada setengah tu kita boleh tanya tapi tak tanya, nak tafsir juga. Kan? Suami kita balik hari ni diam. Biasa dia sembang juga. Hari ni diam je. Kita tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya satu muka surat, jawab sepatah juga. Tanya satu novel, sepatah juga dia jawab. Kita boleh dah tafsir kan. Ni kenapa ni? Nah, itu kan boleh tanya. Tanya kenapa hari ni diam. Kalau dia jawab, kadang-kadang kita tafsir juga. Alah dia jawab je macam tu sebenarnya. Tafsir juga masalah kita tu. Tak sesuai. Yang tu jangan tafsir. Tak ada keperluan. Kalau orang lelaki memang boleh pun, masa dia diam, biar je. Sebab ada kaedah, ni kaedah pemikiran orang lelaki. Waktu dia diam tu adalah waktu dia berfikir dan menyelesaikan masalah. Jadi dia punya cara bila ada masalah dia diam. Untuk menyelesaikan cara dia diam. Jadi dia punya cara fikir tu dekat otak. Kalau perempuan punya cara fikir kat mulut. Sebab tu waktu dia cerita nanti kita akan jumpa penyelesaian tu. Masa tengah cakap tu jumpa penyelesaian. Sebab dia tahu kita tu cakap tu cerita je, bukan nak apa-apa pun. Jadi dia diam je lah. Nanti bila dia buka mulut, kita marah balik. Dengarlah orang tengah cerita. Kan? Komunikasi kita tak sama kan. Kalau kita faham tu dia indah lah sebenarnya kan. Seorang cakap, seorang dengar. Kalau dua-dua nak cakap susah juga. Baik. Itu konsep jahil tadi. Baik, perkataan yang kedua dalam ni ialah perkataan waktu. Ada perkataan waktu dan ni ayyuhditha fil waqti ghayra ma adharahu Allahu fi. Maksudnya terjadinya satu di luar daripada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Baik, waktu tu apa? Waktu ni adalah sesuatu yang bila dia wujud dia tak terima benda lain. Kalau ada waktu, tak ada benda lain boleh masuk. Tak ada benda lain. Ni payah sikit nak faham. Waktu ni kan benda yang tak boleh dipegang kan. Okey, kita buatlah contoh. Ni waktu. Waktu ni bila dia menempati satu tempat, tak ada benda lain dah boleh masuk. Dia subjektif. Jadi dia waktu macam kita sekarang tu, kita tengah duduk dalam waktu. Waktu tu satu waktu lah. Memang kita buat macam-macam dalam waktu, tapi waktu is waktu. Waktu adalah waktu. Dan waktu itu tidak akan boleh ditolak, ditambah, dikurangkan, di apa-apa kan tak boleh. Tak boleh dipegang, tak boleh diambil, tak boleh nak tiba-tiba rasa waktu macam pendek sangat lah hari ni. Boleh ada panjang sikit, tak boleh. Ataupun rasa kenapalah waktu terasa begitu lama. Itu biasa tengah ada masalah tu. Kan? Ada syair orang Arab tulis kan. Siangku terasa begitu panjang, malamku terasa begitu singkat kan. Sebab apa? Sebab dia tengah nakkan sesuatu. Bolehkah malam berubah menjadi siang kan? Sebab dia nak buat aktiviti banyak, tak boleh. Waktu memang tak boleh. Dan itulah waktu. Jadi sekarang ni likulli sa'ah. Ada di satu perkataan likulli sa'ah. Sa'ah ni jam ataupun waktu.
Setiap sesuatu ada waktu dia. Kalau kita perasan dalam hidup kita ni kan, ada kejadian-kejadian yang kita rasa, kadang-kadang kita rasa nampalah tak dari dulu. Misal kata sakit kan, sakit dah 11 tahun. 11 tahun, 11 bulan, 11 hari. Sakit. Tiba-tiba hari ni dengan hanya sekelip mata 3 minit sembuh. Dengan satu misalnya jumpa kaedah perubatan apa yang kita tak pernah jumpa sekian lama kan, 3 minit sembuh. Kan kadang kita terfikir nampalah tak daripada 11 tahun, 11 bulan, 11 hari dulu gitu. Dan kenapalah baru hari ni? Itu yang kita kata likulli sa'an sa'ah. Dalam setiap kejadian ada waktunya. Jadi ada masanya untuk kita kemudian menerima keadaan ni. Jadi hikmah yang ini nak mengajarkan kepada kita, sebenarnya ketika kita mengharapkan untuk kita berubah daripada satu keadaan ni, waktu kita ni kita tengah macam ni, untuk berubah kepada keadaan yang lain, itu adalah tempoh yang kita sedang mengalami atau berada dalam kemuncak kejahilan. Kita paling jahil masa bila? Masa kita tengah, misalnya tengah sakit dan kita berharap supaya kita sihat. Itu kita tengah kemuncak kejahilan. Sangat jahil bahawasanya setiap keadaan ada waktu dia. Sekarang waktu tengah sakit. Maknanya jahil daripada apa? Jahil daripada takdir, qada dan qada Allah. Kan itu Allah tengah tetapkan tu, ketetapan kita sakit sekarang. Jadi kita jahil ketetapan Allah. Dan kita jahil tentang keadaan dunia, bahawa di dunia ini kita akan mengalami ni perjalanan hidup, yang namanya perjalanan hidup. Kita macam jahil je. Hakikat hidup kat dunia ni ada perjalanan naik turun dia. Segala-galanya kita jahil lah kesimpulannya. Kita paling jahil tu waktu kita tengah mengharap untuk berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi bila sakit lama sangat ni, kadang-kadang kita berasa, ya Allah, bila lah nak sembuh ni? Kenapalah orang lain boleh sihat, aku tak boleh? Aku pun berhak untuk sihat kan? Ini ayat yang selalu orang guna. Bukankah aku juga berhak bahagia? Pasal tengah menderita tu kan, tengah berharap berubah daripada keadaan menderita kepada bahagia. Itu tengah kemuncak jahil. Kita tak reti ke Allah dah bagi tahu kat kita ni, dunia ni penuh penderitaan? Dia kalau perbincangan tentang haqiqatut tauhid dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi tu ada satu kutayib, kita panggil kitab kecil. Ada sebut mengenai beberapa ayat-ayat yang biasa kita gunakan yang boleh membawa kepada syirik. Tapi dia tak syirik, membawa. Contoh misal kata, mujur awak ada, kalau awak tak ada tak tahulah nak jadi apa. Tu selalu orang guna. Itu tak boleh. Itu boleh membawa pada syirik. Dia tak syirik lagi, tapi membawa sebab menyandarkan keselamatan kita kepada orang. Jadi maknanya apa saja yang bersifat tadi kan, tadi macam seolah-olah menyalahkan takdir kan. Kenapalah aku juga berhak bahagia kan? Macam seolah-olah apalah dosa aku, apakah aku tak berhak bahagia macam orang lain? Macamlah kita tahu sangat kawan-kawan kita semua bahagia. Betul? Kenapa mempersoalkan itu? Kalau kita menggunakan perkataan biasa ni selalu lah, nasib baik. Nasib baik. Bagi dia sambung. Nasib baik awak ada, nasib baik aku tak pergi. Nasib baik. Perkataan nasib baik memang dia bunyi utara juga nah. Nasib baik nasib baik ada, nasib baik tak pi, nasib baik kita pi kan. Nasib baik. Dia bergantung kepada apa yang ada dalam hati kita. Nama itu. Kalau kita rasa nasib baik ni memang betul-betul macam nasib tak boleh lah. Nasib dia boleh jatuh syirik sebab semua takdir. Tapi dia balik kepada semula. Untuk diri kita boleh. Perkataan nasib baik tu kita kawal. Nasib tu menyebelahi kita. Bergantung tujuan kita lah cakap kan. Sebab bahasa ni kita tak boleh nak menghukum sangat dengan bahasa. Yang penting apa niat kita dalam penggunaan perkataan bahasa kita. Sebab kita tak boleh expect semua orang pakar bahasa. Ada orang memang selalu salah perkataan. Kan? Nak cakap letak, dia cakap buang. Kan? Padahal buang utara kata buang kan. Tak buang tengok kan. Tak buang kan. Padahal ada letak situ.
Kan? Betul. Kan kadang-kadang bukan nak suruh buang. Tak buang bukan makna buang. Bukan mesti makna buang kan. Kadang-kadang letak. Dan kata, mak, baju nak letak mana? Nak letak sini boleh tak? Tak buang. Bukan suruh buang, letak. Bahasa kan. Jadi bahasa ni memang susah kita nak kawal. Dan setiap orang pula, kadang-kadang kita sendiri tu sebab kita bukan pakar bahasa, kita pun silap guna bahasa. Jadi lebih kepada apa yang dimaksudkan oleh hati kita waktu kita guna bahasa tu. Sebab tu di sini nanti kita kena husnuzon juga kat orang lain. Sangka baik bila orang tu guna perkataan yang kita nak sangka buruk, berhenti. Jadi kan kaedah dia senang je sebenarnya. Apa saja yang orang cakap, semua kita sangka baik dan selagi dia baik, okey, salah pun tak mudarat. Tapi kalau mula nak sangka macam pelik lah, kenapa dia cakap macam tu? Rasa nak sangka buruk, pergi tabayun, tanya balik dulu. Betul ke maksud dia tu seburuk apa yang kita rasa, apa yang kita faham? Tak payah tafsir. Sebab nanti kan lepas tanya tafsir pula tu kan. Dia tu. Lepas kita tanya, betul ke maksud awak gini-gini? Tak baiklah awak cakap macam tu. Contoh kan, kita rasa tak baiklah cakap macam tu. Dia kata, taklah, saya bukan maksud macam tu. Sebenarnya maksud saya gini-gini. Kita balik tafsir. Dia buat alasan lah tu. Kan nak bela diri. Tak boleh. Itu yang unfinished business tu. Tak habis sampai bila-bila tak sudah tu. Tak selesai dan kita letih lah. Letih lah habis semua orang. Gelisah hidup kita tak tenang gitu. Dan cuba ambil prinsip ni. Buatlah 24 jam je, sehari je. Tapi sehari tu sehari yang full yang kita banyak jumpa orang. Misal hari ada program kan. Siapa datang komisi wanita syurga tu boleh buat test. Sehari tu kita jumpa banyak orang tu. Kita terapkan yang ni. Sifat tadilah husnuzon, dia kena setting juga kadang kan. 24 jam mungkin bolehlah kita bertahan kan. Bukan seumur hidup. Seumur hidup mungkin susah kan. Okay, kita ambil 24 jam dulu. Kita sangka baik, kita nilai hanya apa yang zahir, kita tak payah tafsir-tafsir, kita ambil yang tu je. Nanti balik cuba rasakan ketenangan hidup. Tenang sangat. Lebih fokus kepada apa kerja kita je. Tak payah fokus lah orang. Kadang-kadang ni nanti masa pendaftaran ni, tiba-tiba ada orang mengamuk-ngamuk kan, marah-marah. Kita mula tafsir. Kita yang tekan dengar ni kan. Dia tu gitu pun nak marah-marah. Kan? Terima je lah, sabar je lah. Kita pun sama juga, beratur juga kan. Kalau rasa tak ada keperluan nak tolong dia ke kan, nak buat apa-apa, duduk diam-diam, tak payah duduk tafsir, dia tak sabar. Boleh jadi sebenarnya memang dia nak nak kita hilang kan. Dia nak kita hilang tak tahan sakit perut tu kan, dia jadi gitu. Kita tak tahu kan. Nak sangka baik. Jadi sangka baik ni memang kadang-kadang perlu buat macam drama kan. Drama dalam pemikiran kita. Mungkin gitu. Mungkin orang tu gitu tadi sebab dia sakit perut. Mungkin orang tu gitu. Itu kan mungkin tapi yang baik. Jadi tafsir tu tukar kepada positif untuk bersangka baik. Itu automatically rasanya memang kita rasa down kadang masa kita terima gitu kan. Tapi nanti masuk ke level nanti masa tu kan Betul. Dia jadi macam sebelum kita jadi down ni macam baik, bila kita menghadapi masalah yang besar dalam hidup kita akan rasa sangat down masa tu. Dan untuk kita sabar dan reda ambil masa. Masa kita down tu lah kita jahil sebenarnya. Jadi hidup kita ni memang ada masa kita jahil. Walaupun kita ada ilmu banyak mana pun, ustaz-ustazah pun ada masalah juga kan, masalah hidup. Masa ada masalah hidup dan rasa agak frust, perasaan tu rasa macam bila nak selesai tu, masa tu kita tengah jahil. Walaupun kita ada ilmu banyak mana pun. Masa tu tengah jahil. Sebab jahil bukan bermakna kita tak ada ilmu tadi kan. Boleh jadi sebab maklumat yang salah, boleh jadi juga sebab tindakan yang berdasarkan emosi, nafsu. Tu pun dikira jahil. Jadi ada benda yang kita tahu, contoh, kita tahu gula tak elok tapi minum juga. Masa minum gula nama dia jahil. Kan? Tengok mak dah kencing manis apa, mak duk minum teh tarik lah, Milo, ais lah, ais sirap lah apa, mak duk minum lagi. Duk diam-diam lah. Dia pun sebut, mak tengah jahil lah ni, jangan marah. Tengah jahil, walaupun bukan kita tak tahu kan, kita tahu. Tapi memang tu nama dia jahil. Jadi bisa kata kita tengah ada masalah, kita tengah down, maknanya kita tengah jahil. Tak ada masalah, sebagai manusia biasa kita ambil masa untuk redha. Jadi memang ada masa
kita down, kita jatuh, kita sampai tak boleh nak fikir dah, kita ambil masa untuk bangkit balik. Tapi jangan lama sangat, kena move on. Move on laju sikit. Jadi macam mana pula nak buat sebelum down? Down ni jangan plan. Kan? Kalau kita sebelum down nak buat apa, maknanya plan nak down. Cuma kalau kata persiapan hidup supaya kita tak down terlalu jatuh, terlalu jauh, itu ada kaedah dia. Kaedahnya adalah selalu meletakkan ekspektasi, the worst. Ekspektasi paling buruk yang mungkin berlaku dalam setiap langkah yang kita akan ambil. Kita sedia tak dengan keburukan yang mungkin berlaku dalam langkah ni? Kalau sedia, okey, teruskan. Maknanya kalau dah sedia, kalau tak berlaku, alhamdulillah. Kalau berlaku, kita taklah gelisah sangat. Kita panggil self-awareness. Sedar diri dan kita ambil langkah persiapan. Sebab tu Islam itu juga yang Islam bagi kat kita. Secara keseluruhan, Islam sifatkan, Allah bagi tahu kat kita tentang sifat dunia. Supaya kita ada ekspektasi. Hidup kat dunia ni macam ni, macam ni, macam ni. Jadi bila kita menghadapi, okey, kan Allah dah cerita dunia ni penuh dengan ujian. Kan Allah dah cerita dunia ni hanya jambatan. Kan Allah dah cerita dunia ni penuh dengan fitnah. Kan? Lepas tu tiba-tiba kita kena fitnah. Kan Allah cerita fitnah tu memang ada. Dalam rumah tangga misalnya kan, bila kita masuk dalam alam rumah tangga, dalam Quran cerita rumah tangga ni, dia cerita start daripada masih anak dara belum kahwin, sampai kepada nak kahwin, sampai kepada mengandung, sampai kepada melahirkan, sampai kepada bergaduh, ada juga kan dalam Quran cerita. Bergaduh suami isteri, macam mana nak buat, kaedah dia macam mana. Lepas tu kalau sampai cerai macam mana nak buat, cerita gantung tak bertali pun ada dalam Quran. Allah warning gantung tak bertali ni, maknanya Allah kata wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Siapa orang lelaki yang gantung isteri dia tak bertali, dia sedang menzalimi diri dia sendiri. Bila kita sedar semua tu ekspektasi dalam alam perkahwinan, kemudian bila kita menghadapi masalah di alam perkahwinan, taklah teruk sangat kita nak down sampai nak bunuh diri, sampai tak tahu tenggelam gelap dunia. Yang menjadi macam tu pasal apa? Pasal banyak sangat tengok cerita filem cinta. Dongeng-dongeng yang selalu sebut, maka selepas dia kahwin kan, maka mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Dalam dongeng Cinderella, bawang putih, bawang merah, asal kahwin dengan putera raja je, akan nikah je, maka mereka hidup bahagia selama-lamanya. Kita pun letak yang tu kat diri kita. Kahwin, suami macam Fir'aun. Terkejut habis. Padahal bukan tak tahu pun ada suami macam Fir'aun. Cuma kita punya ekspektasi tu. Kita expect bahagia selama-lamanya. Dah tertipu dengan filem-filem dan dunia-dunia percintaan yang ada zaman sekarang kan. Seolah-olah kahwin tu kemuncak bahagia. Padahal kita tahu kahwin tu kemuncak cabaran dunia baru. Yang sebelum tu tak pernah ada masalah tu. Sebelum tu kita tak pernah ada masalah nak kena masak ramai-ramai, makan ramai-ramai kan. Sebelum tu kita tak masak misalnya kan. Sebelum tu kita tak pernah ada ni nak menangani seorang manusia yang alien untuk kita. Laki dengan perempuan dengan macam alien sebenarnya. Sebab dalam fizikal kita ada beza cara berfikir. Cara fikir yang paling payah kan. Cara fikir beza, perasaan kita beza. Kita macam alien. Seorang datang dari planet Mars, seorang lagi daripada planet Venus. Asam di darat, ikan di laut, bertemu dalam kuali. Kita bertemu atas pelamin daripada makhluk yang sangat berbeza. Sebelum tu tak pernah jumpa dah masalah macam tu. Dia mulia dunia masalah yang berbeza kan. Dan bukannya bahagia selama-lamanya tak. Jadi ekspektasi yang salah tu lah menyebabkan down kita tu teruk sangat. Tapi kita tak boleh expect kita takkan down bila kita buat persiapan, tak boleh juga. Ada masa memang kita tak dapat expect juga ada kan. Tapi paling kurang kita dah ada ekspektasi minimum. Misalnya tentang ekspektasi dunia ni penuh dengan kesusahan. Kita dah ada minimumnya, kita tahu. Kita tak expect lah nak hidup bahagia, senang, kaya, raya, semua dapat dah. Sebab kita tahu itu bukan sifat dunia. Dalam Islam, kita berkahwin. Seorang isteri kena memberi kepercayaan kepada suami, jangan ada syak wasangka. Kan? Tapi kadang-kadang kita dah ada setengah perkahwinan, suami tu buat tak elok lah. Jadi dia down lah. Sebab pada dia bila berkahwin tu dia nak bahagia. Dia kepercayaannya kepada suami dia 100%. Macam mana tu dia nak dia sebab dia dari situ lah kekecewaan dia datang.
Sebab isteri kena sangka baik kan, dia kena anggaplah rumah tangga tu memang akan bahagia. Kalau tidak memang kita gelisah. Sebab tu sebenarnya ada satu lagi keindahan hukum syariat dalam Islam tentang wali. Sebab memang orang perempuan ni bila dia mula fikir macam tu, dia dah tak bahagia dah. Bila mula fikir misalnya sebelum kahwin dah tahu dah boleh jadi nanti aku dapat suami macam Firaun contoh kan. Dah tak bahagia dah, baru rasa macam tu je. Sebab tu Islam bagi kaedah profesional. Kaedahnya ialah buat lafaz taklik sebelum kahwin. Supaya apa? Dah lepas kita buat lafaz taklik, ini lafaz taklik ni adalah penyelesaian masalah sebelum berlaku masalah. Sebab apa? Di situ ada ekspektasi. Kemungkinan laki tu tinggal isteri dia, kemungkinan dia tak balik-balik kan, kemungkinan dia mengkhianati, itu ada. Tapi profesionalnya Islam kata apa? Okay, kalau disebabkan ada ekspektasi tadi kemungkinan, jangan fikir dah, buat atas kertas, tulis penyelesaian dia dengan kemungkinan-kemungkinan yang kamu rasa mungkin berlaku. Buat, tulis atas kertas, sign, dah selesai, tutup file. Kalau tak berlaku, dah selesai. Kalau berlaku, buka balik file. Jadi tak payah fikir dah. Sebab itulah sebenarnya kita kan selalu, kalau misalkan telah anak perempuan ni kan, kalau nak kahwin tu kita anak perempuan tu lah yang kita duk suruh, kau ni kena kerja, ada duit sendiri, nanti suami kau buat apa-apa kan, kau dah ada duit. Itu membuatkan dia tak bahagia sebenarnya. Dalam fikiran dia, nanti kalau suami aku buat gini macam mana dia sebab perempuan memang macam tu kan, memang suka fikir-fikir, overthinking pun ada kadang kan, terlebih fikir. Jadi Islam bagi sebenarnya yang kena fikir tentang kalau nanti suami dia buat apa-apa kan, dia tak ada duit sendiri macam mana, bukan perempuan tu, abang dia, abang perempuan tu. Jadi kita kena ajar anak lelaki kita, bukan anak perempuan. Anak lelaki kita yang kena fikir. Nanti kalau adik perempuan kamu dia buat suami dia macam ni, suami dia buat gini, kamu kena fikir, kamu kena jaga dia. Sebab orang lelaki dia lepas tahu fakta, dia selesai. Dia tak fikir-fikir sampai menderita hidup. Dia lain cara berfikir. Itulah package kepimpinan yang Allah bagi ke orang lelaki. Sebab tu dia lepas menghadapi satu masalah, dia balik tak bawa balik masalah tu. Perempuan lain, kat tempat kerja ada masalah, masalah tempat kerja dibawa balik rumah. Masalah kat rumah dibawa pergi tempat kerja. Kan? Dibawa rata-rata. Ada keperluan dia kan, itu fitrah kan. Bila fitrah tu ada keperluannya, salah satunya bila perempuan ni semua benda dia cakapkan, kelebihannya adalah memudahkan kita punya pendidik tu, suami ataupun abang ataupun ayah, untuk didik kita sebab dia tahu apa ada dalam fikiran kita. Bila diam je semua dalam kepala je, orang tak faham apa yang kita fikir sebenarnya. Itu kelebihan dia, sebab kita kan makhluk dididik sepatutnya. Sepatutnya kita ni wanita ni dididik, bukan wanita pendidik. Pendidik dalam dunia Allah cipta lelaki. Sepatutnya suami didik isteri, ayah didik anak sepatutnya. Perempuan ni dia tolong-tolong je. Kan? Sekarang kan dah terbalik kan, ayah lepas tangan, tak tahu apa-apa dah pasal anak. Jadi tu maknanya ekspektasi tu lebih kepada secara profesional. Kemungkinan tu okey. Apa tindakan kamu kalau berlaku itu, dah tutup file. Sebab tu kadang-kadang memang tak disuruh perempuan lah fikir, memang orang lelaki sebagai wali tu dia kena fikirkan. Ya. Apa yang kita minta maaf, saya question pula. Di mana sekarang banyak berlaku perceraian, whereby kalau pergi kat mahkamah syariah ataupun pergi ke jabatan agama, kita boleh tengok di mana file yang betul timbul because of the kes-kes ini yang tak terurus. Minta maaf, saya tak mention mana-mana jabatan. Tapi kita sebagai masyarakat sekeliling ni, terutama ibu bapa, so kena guide awal kalau anak lelaki tu, dia kena betul-betul firm, then only dia boleh kahwin. Maksudnya dia akan all the thing dia kena buat sebagai pemimpin keluarga. Tapi sekarang happening tengok, dia dah kahwin, nanti dia akan bercinta. So nak blame siapa? Sebenarnya itulah masalah filem-filem drama cinta ni. Yang dia orang, banyak orang kahwin sekarang terpengaruh dengan filem cinta. Dia ingatkan kahwin adalah untuk hidup bahagia selama-lamanya bersama dengan orang yang dicintai. Kan drama dan filem cinta dunia, satu dunia macam tu. Kita lah kena buat drama baru. Itu yang kita kata hari ni, nak dapat ilmu kena belajar sungguh-sungguh kan, kena cari, bukan tengok apa yang tersebar dalam masyarakat. Ya.
Nanti senang kalau dia dah ada profession, gaji tinggi, lumayan. Tak mau kahwin. Dia tak nak kahwin. Sebab takut dengan apa yang berlaku. Ini cara perempuan berfikir. Sebab itulah dalam persoalan ni Allah bagi wali kat kita. Sebab dia punya cara fikir tu sangat emosional. Emosi, tengok bukan tengok orang keliling pun, tengok berita. Tengok kat TikTok suami isteri gaduh kan. Tengok kat situ ada siap kena belasah lah macam mana. Jadi takut dengan apa yang belum berlaku. Islam ajar kat kita cara menyelesaikan ataupun membuat keputusan. Nombor satu, kaedah istikharah dengan istisyarah. Yang kedua, dasar kita membuat keputusan adalah berdasarkan fakta yang pasti, bukan apa yang tak pasti. Kalau tentang apa yang akan berlaku dalam rumah tangga kita, pasti ke tak pasti? Kita bukan orang lain, kita. Tak pasti kan sebab belum kahwin. Tak boleh buat keputusan berdasarkan apa yang tak pasti. Kalau macam itulah cara kita buat keputusan, kita takkan buat apa-apa. Ni, nak keluar rumah, nanti kalau aksiden macam mana? Tak payahlah keluar rumah. Nak pergi masjid, nanti kalau nak pergi kuliah kan, nanti kalau tertidur dalam kuliah macam mana? Tak payahlah pergi. Nak makan, nanti kalau tersedak macam mana? Tak payahlah makan. Habis kita tak buat apa-apa. Berdasarkan benda tak pasti gitu. Jadi buat keputusan berdasarkan fakta yang pasti. Nak kahwin ke tidak? Apa fakta dia? Fakta dia, Nabi suruh kita kahwin. Nabi tak kata pun, kahwinlah kalau jumpa pasangan yang sesuai. Dah, memang Nabi hadis kan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa mampu kahwinlah. Tak usah ada cerita bini macam mana, suami macam mana. Yang tu nanti cuba cari yang terbaik. Usaha. Kaedah ada istikharah, istisyarah. Macam mana cara pilih pasangan? Ada dah Nabi bagi guideline. Pilih je dan buat je cara tu. Lepas tu nanti tiba-tiba di luar ekspektasi kita kan. Dan tiba-tiba, kenapa macam ni? Aku dah istikharah, dah istisyarah, dah cek siasat semua. Kenapa lain? Kan banyak sebenarnya dalam sejarah macam tu kan. Kahwin-kahwin rupanya isteri dia spy. Ada lagi teruk tu. Kan? Spy Yahudi. Ada kan? Itu orang hebat-hebat, pemimpin-pemimpin kita biasa. Padahal kadang contoh macam yang orang munafik, Snow tu kan, orang Belanda tu kan. Dia kahwin dengan anak Tok Guru. Isteri dia anak Tok Guru. Dianya munafik. Munafik yang menjatuhkan tamadun Aceh. Takkan isteri dia nak kata menyesal aku kahwin? Tak. Jangan pernah menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan berdasarkan kaedah yang betul. Kalau kaedah dia kita dah ikut cara yang Nabi ajar, dah. Kalau hasil dia tak macam yang kita nak, itu namanya takdir. Jadi senang je. Sebab tu itu kalau kita buatlah semua Islam ajar, memang kita bahagia sebenarnya. Islam tu bagi kita kebahagiaan, profesional, cara untuk kita buat keputusan. Jadi kahwin atau tidak, cara buat keputusan, okey, dia sunnah Nabi. Nabi kata siapa tak suka kahwin, Nabi kata falaisa minni, dia bukan di kalangan aku. Kalau memang benci dengan perkahwinan. Kalau tak ada jodoh lain cerita. Tak ada jodoh lain. Kalau perempuan tak ada jodoh, dia masih kena usaha. Kalau pergi tu ada air kan, dia kena ikhtiar, cari timba. Kena ikhtiar. Cuma kita cerita tengok sebab apa dia tolak. Kalau perempuan tolak pinangan sebab nafsu semata-mata, sebab aku memang tak mau kahwin, itu tak boleh. Sama lah, maknanya benci perkahwinan. Tapi kalau dia dah istikharah, dah istisyarah, dia tolak sampai 10 orang dia tolak pun, kalau dengan istikharah dan istisyarah tak ada masalah. Maknanya Allah yang tunjuk kat dia, ini dia keputusan untuk kamu. Tak ada masalah. Jadi yang kita tengok tu kaedah kita buat keputusan. Pergi tadi kalau nak cari timba, pergi boleh berlari dah, boleh tergedik-gedik dah. Tak boleh. Jadi jangan tergedik-gedik sebab nak cari lelaki. Cara dia duduk diam-diam, tapi telaga ada tuan kan. Bagi tahu kat tuan tu, tuan, aku ni banyak sangat air nak melimpah dalam telaga ni kan. Aku kena ada baldi, tolong cedok. Tolong cari baldi ke aku. Jadi cara dia bagi tahu ke tuan dia. Sebenarnya yang selalu orang duk cerita Sayyidatina Khadijah minang Nabi, bukan Khadijah pergi gedik-gedik jumpa Nabi, kahwinlah dengan aku. Tak. Khadijah bagi tahu kat pak saudara dia kan. Itulah nama dia, tuan dia, wali dia. Bagi tahu kat pak saudara dia, tolong pergi risik-risik Nabi. Aku berkenan ke dia kan. Jadi boleh anak perempuan kita boleh cakap dengan kita. Kalau dia tak cakap-cakap, kita yang cakap dengan dia. Nak tak? Orang ni rasa okey tak? Boleh je kita offer.
Kalau rasa okey, mak nak pergi tolong ni kan. Tolong sampai laki tu datang minang. Bukan pergi tu tiba-tiba berlari cari kejar timba tak. Pergi tetap pergi. Dan kadang bagus juga patah tu kan gambaran dia tu kan, pergi cari timba. Memang pergi tak pergi cari timba. Hari ni banyak pergi cari timba pasal apa kita kata terpengaruh dengan kisah cinta tu. Tak apa perempuan cakap I love you dulu, tak apa. Kan? I love you, anak uhibbuka. Kan? Itu dah sebenarnya bila berniat nak kahwin tu dah tunang ke? Walaupun tak sarung cincin. Ya? Dari segi untung, okey ke? Boleh? Sekarang kita Boleh? Boleh. Nabi pun jadi matchmaker. Kan ada sahabat Nabi datang jumpa Nabi, ya Rasulullah aku nak kahwin. Itu je. Nabi tanya kamu ada apa? Nak buat mas kahwin? Dia cakap lah aku ada Quran dia dalam dada. Okey, Nabi cakap ya. Ataupun ada perempuan yang offer diri kat Nabi, ya Rasulullah kahwin dengan aku? Dia cakap aku nak kahwin dengan kau. Nabi kata Nabi bagi sahabat lain, matchmaker lah tu. Ni sahabat ni boleh sesuai, lebih sesuai gitu. Kan tu boleh. Jadi matchmaker memang ada. Itu lebih baik lah daripada perempuan tu tergedik-gedik cari sendiri. Sebab hari ni memang macam tu kan. Okay. Baik. Jadi itu kesimpulannya daripada apa kita punya perbincangan hari ni adalah bermakna setiap apa yang kita lalui dalam hidup kita nikmati. Istilahnya nikmati, tapi dalam masa yang sama juga kena usaha selesaikan. Jadi usaha selesaikan dalam keadaan hati tak terlalu gelisah. Berusaha untuk menyelesaikan bukan bermakna kita tak terima keadaan tu, tak. Kita terima takdir kita sakit, kita tak bahagia, tapi kita selesaikan sebab Allah perintahkan kita menyelesaikan semua masalah hidup yang kita lalui. Selesaikan sebagaimana yang Allah perintahkan. Itu kaedah dia. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat itu untuk kita semua. Dan lepas ni lebih tenang lah kan. Boleh praktis. Boleh buat latih to be ya. Bila nak tafsir je, berhenti aku bukan ahli tafsir. Baik, wallahu alam. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.